Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a hudahu wa nahaja nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya juga kita dapat bertemu wajah di dalam masjid atau rumah Allah yang mulia ini. Pihak Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang terlebih dahulu ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan terima kasih banyak kepada pihak ahli jawatan kuasa, ahli pengurusi dan ahli jawatan kuasa Qaryah Sungai Kecil ini dan seluruh anak jemaahnya karena sudi bekerjasama dengan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang untuk menjayakan program Irsyad Fatwa ini atau bicara Mufti ini. Program ini diadakan secara bersiri-siri, ya, 6 kali, bukan 10 kali, ya, 10 kali setahun, sama ada di masjid-masjid di Pulau Pinang ini seperti yang kita pilih untuk mengadakan program ini, ataupun juga di jabatan-jabatan kerajaan. Kadang-kadang ada permohonan kepada jabatan-jabatan kerajaan yang tertentu untuk kita adakan program ini di tempat mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Musi masjid tadi, Musi kan imam. Lupa terima kasih kepada pegawai masjid lama, di samping ada jenazah masjid, pegawai masjid juga. Terima kasih banyak. Mungkin pandangan kita ini terarah kepada wabak COVID-19 ini ataupun coronavirus ini. Tapi insyaAllah kita akan terangkan sebanyak dalam khutbah nanti. Di khutbah hari ini kita tak baca apa yang kita sediakan di sini, menangkan keadaan semasa. Jadi kita ambil khutbah yang disediakan oleh Jabatan Agama wilayah tersebut. Jadi yang memberi panduan kepada kita bagaimana kita nak hadapi wabak yang sedang melanda dunia hari ini, insyaAllah. Kita tentang irsyad hukum ni macam mana kita diberitahu tadi, ada beberapa isu yang kita highlightkan. Tapi bagaimanapun terlebih dahulu kita nak terang dulu tentang sifat fatwa, sebab masih lagi orang keliru tentang fatwa ini, masih lagi yang tak faham tentang sifat fatwa ini, sehingga apabila satu fatwa itu dikeluarkan di tempat tertentu atau di negara tertentu, maka ramai orang faham kita di sini pun kena ikut macam tu juga.
kedua kanan yang sama kan. Macam di Mesir, Saudi kan, Kuwait kan, Qatar kan, dan sebagainya. Ini ialah kerana kita tak faham sifat fatwa itu. Dia bukan macam Quran, bukan macam nas-nas Quran atau hadis-hadis yang sahih. Dia bersifat manusiawi, ijtihad. Ijtihad artinya kita cari jalan yang terbaik untuk diamalkan oleh umat Islam tentang isu-isu yang tak dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun ada dalam Quran dan hadis Nabi tapi boleh faham macam-macam. Jadi kita nak ambil kefahaman yang kita fikir terbaik. Ya, kalau adalah hadis pun tafsiran yang terbaik. Al-Quran pun macam itu juga. Yang terbaik untuk kita amalkan. Ya. Ramai lagi tak faham bahawa Quran ni dia bukan semua ayat-ayat Quran itu menyatakan hukum-hukum yang tegas, begitu, yang terang. Sikit saja ayat Quran yang membawa hukum-hukum yang clear kan, yang terang kita amalkan. Kebanyakannya dia kabur. Sengaja Allah buat macam itu. Ya. Sengaja Allah buat macam itu untuk memudahkan hamba-hambanya menghayati ajaran-ajaran Al-Quran. Kalau dia semua clear kat pada semuanya dengan apa ayat-ayat yang jelas semua, itu menyusahkan kita. Di mana-mana pun kita kena ikut macam tu. Tak boleh, tak boleh elak kan. Ya Allah dia tahu, dia maha bijaksana, hakim, ya, sami, alimun, hakimun. Sebab-sebab Allah Taala SWT dia tahu semua apa dia hajat-hajat hamba-hambanya, apa yang baik, apa yang tak baik hamba-hambanya. Jadi dia bawa hukum-hukum macam tu untuk kita berfikir tengok macam mana yang sesuai dengan tempat kita. Yang dia main kedua-kedua tu ialah yang prinsip yang besar-besar, kewajipan sembahyang macam tu, dia akhlak, apa ni, nilai-nilai akhlak yang baik itu dia main peraturan dalam ayat Quran kan. Kita tak boleh nak pilih lah, tak nak pilih lagi lah, kita kena ikut. Tapi banyak hukum-hukum Quran, hukum-hukum agama kita bukan saja kita ambil daripada ayat-ayat yang jelas dalam Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tapi kita ambil juga dalam tafsiran-tafsiran. Ayat ada, tapi tafsiran itu banyak, kita pilih yang kita pilih yang paling sesuai untuk kita amalkan di tempat kita. Dan sifatnya itu dia tidak suci, sebab dia manusia ni ada kelemahan, ya. Ilmu manusia terbatas, bukan seperti ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tak ada batas, terhad kan. Allah tahu segala-galanya, besar kecil dan jauh dekat semua Allah tahu. Jadi ilmu manusia begitu. Tengok, kita kata, bila kita kata fatwa ia bersifat ijtihadi, maka dia bergantung kepada pemikiran manusia yang terhad. Kadang-kadang tak betul fatwa itu. Jadi kita sedar pada itu, kita faham, tak ada masalah. Sebab fatwa ini dia berdasarkan kepada maklumat yang ada, yang sampai kepada mufti atau kepada kita sendiri atau kawasan fatwa. Bila kita tahu satu maklumat, ya. Kemudian datang pula, kita ketahui masa depan berapa puluh tahun, main pula maklumat baru menunjukkan hak kita dah buat hak selama ni tak betul. Jadi kita betul, ya. Sebab itu tuan-tuan di Jabatan Mufti Pulau Pinang kita ada bagian fatwa, ada bagian falak syar'i. Falak syar'i ini saya kait di sini dengan sebab apa dia letak di bawah Jabatan Mufti, supaya dia ada bersangkut dengan hukum. Orang barat dia kaji pergerakan bintang, bulan, matahari, dia tak ada sangkut dengan hukum kan. Tapi kita dengan ulama-ulama falak kita ni, dia kaji pergerakan bintang, bulan, matahari dan objek-objek langit itu kerana ada sangkut dengan agama kita. Hukum-hukum semayang, nak mula bila kita nak masuk waktu semayang, bila kita nak mula puasa, bila kita nak raya, dia semua ada hukum-hukum macam tu. Arah kiblat, nak menentukan arah kiblat. Selama ini ijtihad orang dulu, ulama-ulama dulu, dia tetap masjid Sungai Kecil ni indah kiblat jalan. Saya tak tahu lah masjid ni bila ada dia ukur arah kiblat.
kita terpaksa ubah arah kiblat tu karena perkembangan falak yang moden, ya, ilmu astronomi moden ni menunjukkan arah kiblat yang orang tua-tua dulu tetap tak betul. Dia lari berapa degree dia lari, ya. Kadang-kadang lebih 15 degree itu jauh sangat lah. Kalau kita tengok setengah-setengah masjid yang kita petirkan arah kiblat tu, dia arah mihrab masjid lain, arah kubur dia sengit, dia belah lain lagi. Menunjukkan kubur masa kita buat dulu dia tak betul, ya. Itu tidaklah menjadi kesalahan dalam agama kita sebab ijtihad. Itu ijtihad orang dulu, betul masa dulu, sebab dia punya peralatan tu belum lebih canggih macam sekarang. Bila peralatan semakin moden, semakin canggih, dia makin dia terlalu tepat sekarang ni. Maknanya peralatan astronomi moden terlalu tepat sehingga kemungkinan dia salah terlalu sedikit. Ya, mana kalau lebih sedikit sampai 0,0 itu aja. Mana dia punya kalau kemungkinan dia silap. Mana biasa very accurate, dia punya tepat sekali. Jadi sebab itu kita tadi salah, kita ubah arah kiblat dan sebagainya. Macam waktu begitu, baru ni kita ubah, iaitu dengan keputusan yang diambil di pangkat kebangsaan, fatwa, ya, berdasarkan fatwa kebangsaan, membuat keputusan waktu permulaan sembahyang subuh itu ditambah 8 minit. Itu pun kerana itu juga. Karena mereka kaji-kaji rata dan seluruh Malaysia ni dapati, ya, bahawa fajar shadiq itu yang kita buat selama ini dia macam belum peluang lagi. Mungkin kita tersilap dengan fajar yang satu lagi, fajar kadzib tu kan. Jadi dia berarti sekarang ni fajar shadiq itu dia peluang 8 minit terlambat daripada yang selama yang sebelum ini kita amalkan. Itu pun tak perlu qada balik sembahyang hak dulu, dia bukan maknanya kita kena qada berpuluh tahun kita sembahyang subuh yang awal sikit tu kan. Jadi ijtihad, jadi dibenarkan kita untuk membuat keputusan sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada pada kita. Sebab itu fatwa-fatwa di Timur Tengah kita kena sesuaikan dengan tempat kita. Sebab fatwa ni dia, tuan-tuan, dia mencari maslahah untuk kepentingan umat Islam. Dia mencari masalihul muslimin, maslahah. Kadang-kadang fakta hukum macam lain, tapi fatwa kena buat keluar macam lain. Poligami dibenarkan dalam Islam. Quran surah Maidah sebut tentang orang lelaki dibenarkan mengahwini 4 2 orang, 3 orang dan 4 orang, maksimum 4 orang wanita dengan syarat-syarat keadilan dan persamaan, ya, dari segi nafkah, zahir, tartib dan pendapat, ya, pakaian dan sebagainya. Pokoknya dia dibenarkan orang laki-laki berpoligami. Tapi bila orang tanya kat kita, seorang naik tanya kita, ya, tu mesti saya nak kahwin seorang lagi. Kita tengok dia tu, nampak macam orang susah, kan? Tanya kerja apa? Dia beritahulah kerja dia, pendapatan apa? Kira tak tetap, yang biasanya 1,200, 1,500 minggu tu lah, dia kemarin. Saya kata, duduk mana? Duduk kalau di dekat-dekat Georgetown, dalam pekan, dalam badan. Kita tak boleh benarkan orang macam ni berpoligami kerana nak jaga kepentingan dia, kepentingan yang orang wanita, isteri dia yang sedia ada, dan kepentingan yang dia nak kahwin. Ya, nanti biasanya masa nak kahwin itu dia tak kisah sangat, tapi berapa bulan lepas tu dia mulalah tengok, oh ini tak cukup, ini tak cukup, lama-lama kahwin 3 bulan cerai, kan? 4 bulan cerai. Itu kita tak mau lah, ya. Afdal halal indallah at-talaq. Kita tak mau, walaupun boleh cerai, tapi seboleh-bolehnya kita tak mau buat benda yang Allah tak suka, ya. Benda halal yang paling Allah murka ialah talaq, cerai, ya kan? Cerai. Jadi itu kita kena faham. Sebab itu fatwa-fatwa ni kita sesuaikan dengan maslahah, ya, maslahah kita. Jadi kalau orang di Saudi Arabia, mufti dia buat keluar fatwa haram orang Islam menghantar kad Christmas kepada orang Kristian. Tak ada dalam Quran pun haram ni, Quran tak sebut haram pun.
Jadi kita tengok maslahah. Orang di Saudi Arabia berapa kerat orang Kristian di negara ada mungkin 99,99% itu orang Islam. Tapi di Malaysia kita situasi kita berbeza. Kita duk kawan dengan dia dalam rangka sejawat, duk mengajak dari sekolah dan sebagainya, duk berinteraksi setiap hari, dia beli dan sebagainya. Kita tak boleh ikut fatwa macam itu. Ya, kita sesuai dengan tempat kita dengan syarat-syarat tertentu. Jangan sangkut paut dengan ibadat dia sudah. Jangan turut hidup sembahan dia, duk percaya pada kepercayaan dia tak boleh. Tapi nak kawan tak apa, nak tahniah, nak ucapkan selamat hari Christmas tak apa. Sebab dia tu buat macam tu kat kita. Kita raya, dia tahniah. Kita puasa dia tahniah. Kita kenui dia tahniah. Jadi kita pun tak maulah tunjuk orang Islam ni dia fikir dari dia dulu orang lain dalam masyarakat seperti di Malaysia terutama di Pulau Pinang. Kemudian kalau ada percanggahan di antara maslahah tadi, kita patut kita cari maslahah. Kalau ada percanggahan, itu kita nak buat macam mana? Kita tengok dalam kitab usul fiqh, kalau bercanggah antara dua maslahah, kita utamakan maslahah yang besar. Kecil kita tak beri. Orang nak buat apa? Orang nak buat jalan raya. Jalan raya. Untuk kepentingan awam atau orang masuk pipe dalam masjid. Tiba-tiba terkenalah dapur rumah seorang hamba Allah. Kita nak raih hak kawan hamba Allah yang nak kenal dapur dan sikit ni kan, ataupun kita nak raihkan kepentingan awam. Orang nak masuk kawasan rumah masjid tak boleh kecuali kena lalu ke dapur. Jadi kita utamakan fatwa kata dapur tu kena ubah ataupun rumah tu kena alih saja supaya mengelakkan daripada jalan orang lalu. Itu kita utamakan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan umum di atas kepentingan orang perseorangan begitu. Tengok itu cara kita nak sampaikan maslahah. Kita kata maslahah al-kubra tuqaddam ala al-maslahah as-sughra atau maslahatul jamaah tuqaddam ala al-maslahatil fard. Kepentingan awam didulukan atau diutamakan daripada kepentingan orang perseorangan. Pasal nak korban ni untuk kepentingan awam, dan kepentingan awam itu termasuk dia sendiri kan. Termasuk kepentingan dia sendiri orang perseorangan ni, sebab dia salah satu anggota dalam masyarakat dia, kan? Kemudian begitu juga kalau bercanggah antara dua kemudaratan, kita kena elak. Kita kena buat yang ringan, kemudaratan yang ringan untuk mencapai untuk mengelak kemudaratan yang lebih besar. Mudarat ada dua. Satu ni kita kata disentuh orang perempuan, orang lelaki tersentuh orang perempuan, pegang orang perempuan, apa-apa haram, yang kata biasa haram. Tapi kita tengok orang perempuan jatuh sungai, lalu tengok sungai orang perempuan dia cuma nak mati lah. Kita kena utamakan kita kena elak kemudaratan yang lebih besar, iaitu nyawa dia korban, dia mati, maka hak sentuh tadi ni dia ketertiban macam nak capai, maknanya kita irtikab akhaf dararain, kita melakukan kemudaratan yang lebih kecil untuk mengelak kemudaratan yang lebih besar. Itu yang kita pakai cara kita tarjih, cara kita nak utamakan hukum antara hukum Islam yang kadang-kadang bercanggah dalam waktu. Jadi sebab maslahah ni dalam agama kita dia ada bertingkat-tingkat. Ada yang daruriyah, ada yang hajiyah, ada yang tahsiliyah. Kita kena ambil lah, jangan kita terbalikkan hak orang penting tu kita letak di tempat yang lebih penting. Yang terlalu penting tu kita ambil yang orang penting kita letak kat dia. Hanya kita tak boleh. Itu tak boleh dalam agama kita. Itulah cara kita cerita sikit tentang tuan-tuan sekalian mengenai dengan nature, sifat ataupun tabiat fatwa. Tadi disebut tadi ada berapa saya pun tak yang lama. Tadi Imam apa tadi Muzi tak saya maksud. Yang menyebut tu yang pertama apa tadi? Hukum
hukum bina masjid dengan duit haram. Tegasna duit loteri kebajikan masyarakat. Nung belah penaga Khariyah Datuk Panjang. Khariyah Datuk Panjang. Dia tak buat semayang di masjid yang dibina dulu. Tuan-tuan yang bomok sikit tentu ingat pada 60-an dulu zaman Tun Rahman jadi Menteri Tun Razak. Banyak masjid-masjid di seluruh Malaysia ni dibina dengan duit kebajikan masyarakat, dengan duit loteri kebajikan masyarakat. Hukum loteri judi kan, judi haram. Tapi duit itu dibuat masjid, dibina masjid. Jadi dia tak maulah semayang dalam masjid tu, kan? Yang lah ni, hak lah ni, duit sebab fatwa kebangsaan telah dia bagi jalan kepada kerajaan nak bagi halal duit haram tadi mudah aja masuk semula dalam bank negara, dalam perbendaharaan negara, buat keluar balik dengan bersama campur macam-macam hasil, itu dia jadi halal balik. Dia jadi halal balik. Zaman Islam mantah dulu ni, kalau dalam khalifah-khalifah ni macam tu ada yang suka Allah ala semua ni masuk dalam perbendaharaan, pada dia keluar dia tu untuk kebajikan umat Islam, masuk bina masjid, sekolah dan sebagainya, tak apa. Dia jadi bina baru boleh, bina yang maksud duit negara macam tu. Jadi duit yang untuk bagi bina masjid sekarang ni asalnya tu lah, tapi dah dia masuk sekolah dalam tabung kerajaan biar negara, dia buat keluar, dia bagi kita. Jadi dari Islam macam tu. Jadi kita fatwa yang kita keluarkan setelah hasil daripada mesyuarat antara ahli-ahli pasar ni, fatwa Menteri Pembinaan, kita memutuskan bahawa sembahyang atau bersolat di masjid sedemikian adalah sah. Tapi orang yang buat dulu dia tanggung dosa dia. Orang yang buat masjid dengan duit haram tu, dia tanggung dosa. Dia tak sanggup kita. Tak sanggup kita. Kita pergi sembahyang, sah sembahyang kita itu. So, tuan-tuan tergamak tak tergamak, saya tak. Itu saja. Sahabat dan tuan. Macam orang pergi curi kain, dia pakai kain itu sembahyang. Sembahyang tu sah tak? Sah. Tapi dia curi tadi, dosa. Macam tu lah. Macam tu. Jadi dia curi kain dosa, tapi sembahyang dengan kain tu, pakai kain tu, maka sembahyang itu dia kira sah. Jadi banyak tuan-tuan fiqh dia kata sah tak sah gitu. Dia tak kira tak sedap. Itu tasawuf. Itu kerja dengan tasawuf. Ada kilang di Batu Kawan tu, dia nak buat satu alat cegah lagi jantung. Dia pakai tembak masuk kuning. Dia pergi alat tu akan pergi ke injakan kita tu. Dia buka bagian tu, jadi kulit nyawai tu. Apa? Dia pergi jumpa saya, dia kata nak buat daripada bahan fosil. Fosil itu kan babi. Nak cakap khinzir. Ya. Saya tanya, hak sebelum ni apa? Hak sebelum ni bovine kata. Bovine ni lembu. Sebab apa dapat babi ke? Dah lembu. Oh, dia kata babi ni istimewa. Dia sekali dia masuk tu tahan sampai bila-bila. Lembu tadi dia kata kena buat lain. Kalau silap-silap dia dah keluar. Kita follow dulu sebelum jadi risikonya ada. Hak babi ni tak ada risiko. Sampai setakat itu. Apa kita nak kan sebagai mufti lah. Kita nak kata apa? Kita kata najis ni hadut di luar. Dalam bukan najis. Dalam tak ada macam-macam. Tak ada tadi apa dalam. Tak payah baju apa kan? Takkan tuan-tuan ambil apa sabun pula. Telan apa? Sabun nak basuh apa? Maknanya hak di dalam tu ya tidak dikira najis. Najis apabila dia keluar. Ya. Kalau najis di dalam perut kita tak berak. Tak apa bila kita berak kena basuh. Itu fiqh namanya. Fiqh dia kira yang zahir. Ya kan? So tasawuf aku tak pegang mak ni babi dalam badan ni. Itu tasawuf. Kerja mufti dia tak kira tasawuf, dia kira fiqh. Jadi jawab pula hukum. Hukumnya haruslah, harus. Walaupun begitu kita katakan kalau ada alternatif yang halal maka utamakan yang halal itu dulu. Yang kedua lah.
intisari, tapi kita nak detail, nak lengkap, baca ini apa ni, irsyad fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti ini tentang hukum menyambut perayaan orang bukan Islam ini semua yang kita sebut ni kita setelah kita semak, kita kena sekah nikah oleh ulama kita yang dulu, maka di samping tentunya ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tadi hukum membina masjid daripada sumber yang haram. Yang keduanya hukum menyambut perayaan orang bukan Islam dalam masjid. Ini panjang, kita ambil juga daripada pandangan-pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita dan juga dalam mazhab-mazhab yang lain. Kita pada umumnya hukum menyambut perayaan orang bukan Islam dalam masjid kita, hukumnya harus selagi mana dia tidak tak bawa, tak buat upacara ibadat daripada dalam masjid kita, tak boleh lah. Dan kenalah jaga adab-adab sudah masuk dalam masjid, janganlah mendedahkan orang, terutama orang perempuan, janganlah merokok dalam masjid, serokok dalam masjid, buat bisi dalam masjid, kita tak benar. Tapi kalau nak setakat kita nak sambut tahun baru Cina akan dibalik dalam masjid, itu dibolehkan, walaupun ada hukum orang kafir ni tak boleh masuk masjid, itu Masjidil Haram. Masjidil Haram ada nas dalam surah Taubah, orang musyrik, orang yang sekutu dengan Allah, dia tak dibenarkan masuk dalam Masjidil Haram. Maka adapun masjid yang lain, termasuk masjid Nabi sendiri pun pernah Nabi benarkan orang musyrik masuk di taman, orang musyrik dalam masjid, dan pernah juga Nabi benarkan orang Kristian Bani Najran yang nak main berdialog dengan Nabi tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi benarkan dapat tidur beberapa malam dalam masjid Nabi. Bukan Bani Hadas pun, Bani Hadas. Sebab apa tu? Sebab apa dia benarkan? Tak Bani Hadas. Hukum Islam hanya tertakluk pada orang Islam saja, hanya mengikat orang Islam saja. Jadi hukum hudud itu kalau nak bagi adil, jadikan hukum itu sebagai undang-undang negara supaya kita boleh hukum orang Islam dan orang tak Islam. Kalau tidak, dia hanya terkena orang Islam saja. Sebab hukum Islam hanya mengikat orang Islam saja. Kalau berzina seorang Islam, seorang bukan Islam, hak nak kena godam ni, hak nak kena pungai batu ni, ialah hak Islam tu. Ada Islam tu lepas kan? Jadi jadikan itu sebagai undang-undang negara macam Saudi Arabia, maka bila siapa buat je kita hukum dengan hukum yang sama. Adil lah, kan? Jadi tentang orang kafir masuk dalam masjid ni, itu dibolehkan. Orang Islam kalau berhadam sah, perempuan haid kan, kita berjunub kan, maka dia tak dibenarkan berhenti. Nak dites apa, berhenti tak boleh dalam masjid. Tapi yang kita rasa lebih baik ialah kita jangan buat perayaan orang Islam di tempat kita. Lebih baik, ini cadangan kami lah, Jabatan Mufti, lebih baik kita buat perayaan Islam yang kita sambut masjid Isra Mi'raj, sambut Maulid Nabi, raya Adil Fitri, kita buat di masjid kita, baru kita panggil ramai. Yang lebih baik lagi, jangan buat dalam tempat musola, tempat yang kita nak sembahyang, buat di dewan. Dalam masjid yang bina kemudian ini ada dewan-dewan. Kita buat di dewan tu supaya tak timbul persepsi yang salah kita ni bagi orang kafir dalam masjid dan sebagainya. Kita buat di dewan. Bagi dia bertengok macam mana kalau kita merayakan hari perayaan kita, terutama sekali bila ada niat kita untuk berdakwah kepada orang Islam dengan menunjukkan benda-benda yang menarik mereka kepada agama kita. Itu yang kita. Selain daripada itu, kita boleh tengok dalam irsyad fatwa ini, buku kecil ini, kita tengok ada syarat-syarat yang kita bagikan supaya jangan lambang-lambang agama mereka itu dibawa bersama ke masjid kita dan sebagainya. Yang begitu juga pakaian mereka pun janganlah main ke masjid kita dengan pakai salib umpamanya, ada gambar tokoh kalau itu kita kena buat lah. Sudah ada kita sebut dalam buku. Yang ketiga ialah hukum menggerakkan tabung kutipan derma ketika khutbah Jumaat. Tujuan kita khutbah ni supaya mendapat tumpuan anak jemaah semua. Dalam khutbah tu ada
message, ada risalah, ada pengajaran yang kita nak sampaikan. Tapi kalau kita duk sibuk dengan waktu orang macam kebaru duk apa surung tung apa sana sini, jadi dia mengalihkan tumpuan apa anak jemaah kepada apa yang nak disampaikan dalam khutbah itu. Jadi kalau ikut hadis-hadis Nabi, kita main-main anak batu pun dia tak lagi. Ya. Sebab itu bila kita nak larang kawan kita daripada cakap sebelah pun, dah kita dikira lara dah, tak dapat pahala jemaah, tak dapat pahala jemaah dah. Jadi sebaik-baiknya kita cadangkan supaya diperbanyakkan apa ni peti-peti atau tung-tung derma tu di pintu-pintu masuk itu, supaya orang sebelum khatib nak mimbar, orang datang masukkan, atau nak keluar lagi masukkan sumbangan itu. Itu lebih baik daripada kita suruh depan masa ataupun kita nak suruh sebelum khatib naik mimbar. Itu buat awal-awal lagi, tak faham macam tu. Ataupun kita letaklah di pintu masuk dan sebagainya. Untuk itu untuk mengelakkan daripada kita melakukan perkara yang dilarang sehingga mencacatkan pahala jemaah kita. Jadi masa dah cukup, kita minta perhatian anak jemaah semua kepada benda-benda yang kita terangkan tadi, karena kita nak baca semua ni tak sempat dengan masa yang terhad. Jadi tuan-tuan baca dan tolong sampaikan maklumat-maklumat dalam buku ini kepada mereka yang belum sampai, ataupun kepada orang perempuan. Satu cerita yang saya nak sebutkan ialah tentang kita buat akad nikah. Kita buat akad nikah di masjid. Jadi akad nikah ni pun ada ulama kata lebih apa ni lebih besar pahalanya kalau kita buat di rumah. Ada juga, tapi ada sebagian kata buat di masjid lebih banyak berkat lagi, kan? Kita ada khilaf ulama itu. Tapi tak apalah, kalau tuan-tuan nak buat di masjid juga, maka pastikan supaya orang perempuan yang uzur itu tidak duduk dalam masjid. Macam tadi juga, sebaik-baiknya kita buat di apa koridor, di apa orang panggil, pada lentang kan, ya, ataupun apa ni, di dewan kan, di belakang kan dan sebagainya. Kalau orang perempuan nak dengar juga, eloklah nak buat dalam ni. Kita tahu tempat ni nak berkat ni, kalau orang bayar buat tepi-tepi pintu tu bagi orang perempuan duduk. Takkanlah 20 orang tak ada seorang yang duduk kan. Jadi dia orang perempuan dia duduk luar, jangan dalam tempat semayang itu. Sebab yang terlibat dengan akad nikah ni bukan orang perempuan apa. Ada dara ataupun orang perempuan tak payah duduk. Ini kan. Kita dengar tak apa. Janda kena minta izin kan. Izin. Bagi yang terlibat apa ni, pengantin laki-laki, wali laki-laki juga, dua orang saksi laki-laki juga, kira nikah laki-laki juga kan. Jadi ini dalam masjid, yang lain tak ada di luar di masjid. Jadi sebaik-baiknya saya kata tadi, elok dibuat sembahyang asing walaupun di masjid, tapi bukan dalam tempat sembahyang, ya, di balai lentang ataupun di dewan dan sebagainya. Jadi ini saja yang saya rasa perlu dijelaskan kepada jemaah sekalian, dan minta kerjasama untuk sampaikan kepada mereka yang tak sempat mendengar irsyad fatwa. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada pihak Penguasa Masjid dan juga pegawai masjid dan jemaah sekalian kerana memberi kebenaran dan sudi kerjasama dengan kami untuk mengayakan rancangan bicara mufti iaitu irsyad fatwa ini. Dan saya doakan sama-samalah, kita doakan semoga ilmu kita tentang agama kita, terutama sekali dari aspek hukum-hukum Islam ini, dapat kita tingkatkan di semasa ya, karena kehidupan kita ini sentiasa terikat dengan hukum hakam, ya, yang 5, hukum taklifi dia panggil. Hukum 5 iaitu hukum wajib, hukum sunat, hukum makruh, hukum haram dan hukum haram. Buatlah apapun, dia tak terlepas daripada 5 ini. Itu menunjukkan bahawa agama Islam
Sekian saja, maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.